Oh, nampak orang kan. Okay. But kita buat online tapi kena buka sebab tidak tu saya tak kenal. Siapa lah kan studentnya. Kan kalau ini saya nampak ni at least saya kenal lah. Okay. Minggu lepas kita dah uh, we have covered about efficient market hypothesis. Okay, let's discuss about it. Okay, let's discuss about it. What do you understand about efficient market hypothesis? Last week we have covered efficient market hypothesis. Okay. Siapa nak cuba? Hmm. Hmm. Market efficiency. Slide dia chapter 12. Tadi pagi saya kena jadi dipanggil sebagai panel pelaburan lah, panel pelaburan untuk IPTA. So adalah universiti-universiti yang nak melabur. Okay, dia melabur melalui apa ni? Melalui syarikat, syarikat terbitan universiti lah. Maksudnya holdingnya, contohnya universiti A, dia ada ya, A Holding Berhad macam tu. A Holding sedang berhad ke kan? So jadi apa yang saya kena buat, saya kena baca dulu guideline dia. Okay, saya kena baca guideline yang dikeluarkan oleh KPT, okay, kementerian. So guideline tu maksudnya dia adalah beberapa kategori pelaburan yang dibenarkan, okay, oleh kementerian, okay, untuk universiti ini melabur. Satu, dia boleh melabur dalam pasaran equity, sama ada equity yang di dalam uh, pasaran saham ataupun equity yang memang kita beli terus, okay? Share kan. Tapi dia tak disiar harga, dia tak siar harga di dalam pasaran saham. Kedua, dia boleh juga melabur di dalam uh, fixed income securities, suku, bond dan sebagainya. Okay, so itu pun boleh. Yang ketiga, dia boleh juga melabur uh, di pemilikan lah, pemilikan sesebuah company lah. Okay, dia boleh masuk ke dalam, contohnya dia tubuhkan company, dia boleh buat dalam real estate ke, dia buat bisnes lah maksudnya, pemilikan sebuah syarikat lah. Real estate, bisnes cetak ke apa ke dah sebagai, tak kisahlah apa-apa. Tapi mesti berkaitan dengan uh, bidang kepakaran juga. Okay, bidang kepakaran uh, staff dia lah. Staff dia. Kenapa saya cerita ni? Okey, sebab okey, dalam minggu-minggu yang lepas kita ada belajar tentang bagaimana sesebuah
pengurus dana ni dia akan buat polisi, kan? Polisi kan. Sebelum apa-apa kita kena buat polisi. Apakah polisi-polisi yang dibenarkan untuk kita melabur dalam suatu uh, contohnya dalam pasaran saham ke. Okay, so you kena ada polisi-polisi tertentu lah. Sebagai contoh juga tadi saya tengok polisi dia juga dia masa bukan dia panggil belum polisi lagi ini semua guideline. Okay, dia mahukan semua contohnya Universiti Awam tu yang mendirikan syarikat tu melabur dalam kontrak-kontrak yang Islamik lah. Itu salah satu contoh. Macam kita cakap lah, kan hari tu kita nak melabur, kita kena cari syariah counter saja. Begitu. So investment policy is very very important. Kalau you pergi, ini contoh ya pasti dari segi Universiti Awam. Kalau you pergi kepada pengurus dana, dia pun sama ada polisi-polisi yang perlu dibuat. Okay, polisi pelaburan yang perlu dibuat, di mana pelabur tu kena dan juga pengurus dana tu dia akan masuk ke dalam satu mandate, okay? Investment mandate. Okay, mandat, panggillah mandat dalam bahasa Malaysia. So investment mandate tu menerangkan apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat, apa yang perlu dibuat kalau berlaku sesuatu terhadap harga saham ke ataupun pelaburan dia ke dan sebagainya. So investment mandate. Cuba you Google investment mandate. You Google investment mandate, yang tu adalah yang menunjukkan apa yang polisi lah, maksudnya macam polisi lah, yang boleh dibuat oleh pengurus dana lah. Nanti kalau you jadi pengurus dana pun you akan ada investment mandate yang mana pelanggan atau pelabur kena sign lah dengan you. Itu a bit about investment policy yang kita telah belajar first 2 weeks kan. And then minggu ketiga kita study, kita sentuh tentang market efficiency. Market efficiency yang kita telah bincang pada minggu lepas adalah lebih kepada bagaimana harga saham tu bergerak apabila sesuatu information tu dikeluarkan, kan. Jadi dia harga tu akan reflect information tersebut. Jadi tak ada maksudnya orang akan dapat advantage sebab dia dapat information dulu. Ingat tak? Kan? Jadi itulah yang maksudnya kalau a very strong form punya market efficiency, public dan juga private information dia macam semua orang tahu. Public dan private information maksudnya very very fast to be distributed. So yang weak market efficiency pun at least kan dia maksudnya technical analysis ke apa tidak berapa berfungsi lah dalam konteks ni. Tapi maksudnya kalau yang strong form tu very efficient, yang weak form tu at least walaupun para teoris kata kita tak boleh predict price, tapi at least yang paling lemah tu technical analysis boleh memainkan peranan lah, boleh memainkan bagi saya lah. Bagi saya yang weak form tu maksudnya para chartis boleh cuba untuk mempredik harga tersebut ke mana ke arah harga tersebut. Kalau dia very strong form agak sukar sebab apa? Harga saham tu akan bergerak secara random. Harga saham bergerak secara random. Kita tak boleh nak buat satu jangkaan ke mana ke arah dia sebab dia berlaku random. Faham tak? Kalau market efficient maksudnya harga tu random. Dia kita susah nak buat prediction lah. Kita boleh buat prediction kalau dia ikut past history ke dan sebagainya kan. So basically that is actually we look at the trend ke. Tapi kalau market yang efficient, dia tak ada, dia trendless lah. Maksudnya dia dia maksudnya dia random lah macam tu. Faham tak? So that is market efficiency. Market efficiency. Alright. So ada tak soalan tentang ni sebelum kita go in detail sikit
tentang beberapa teori yang penting, iaitu CAPM, Capital Asset Pricing Model, teori-teori asset pricing model dan lain-lain. Tapi hari ni kita tak nak buat lama-lama tau. Kita nak sentuh sikit je. Tapi saya nak you membaca satu artikel lah. Okay. Tapi sebelum tu saya kena share dulu skrin saya. Okay, nampak tak skrin? Nampak skrin? Nampak, Doktor. Okay. Sedap minum air susu. Minum air susu. Kita minum air kosong. Tak maaf Doktor, jemput Doktor. Ha. Tak Jemput apalah, minum saya tadi. jemput minum. Jadi saya, bila you buat investment punya analisis ni, malam saya tidur pukul 3 pagi juga. 3 pagi baru dapat tidur. Okay, sebab kena tengok. Yelah, analisis kan. Analysis will have to have crunching numbers, you read the report sebagai apa semuanya lah. Tapi kalau analis ni, selalunya, kalau you jadi fund manager ke apa, gaji 30 ke atas lah. 30K bukan 30 ringgit, 30 ribu. Boleh lah, boleh. Dan kalau you very very perform tu, dia akan tinggi lah. Untuk menjadi fund manager ni. Tapi fund manager ni dia professional punya position. You kena ambil lesen. You kena ambil lesen. You kena kerja dengan broker. Jadi fund manager. Dan you kena ambil lesen daripada SIDC. Lulus modul 8, modul 9 dan 10. Modul 9 dan 10 kena lulus lah. Tengah ambil exam lah. So lepas tu you tak silap saya, you kena ada pengalaman 2 tahun dalam broker tu, investment bank tu, 2 tahun, dan you boleh practice lah sebagai fund manager. Tapi kalau fund manager yang baru-baru tu mungkin gaji tak adalah tinggi taklah tinggi, dah lama. Dan juga performance you bagus, you dapat bawa keuntungan yang banyak, memang akan tinggi dah fund manager ni. Atau dia panggil pengurus pelaburan lah, pengurus dana lah. Pengurus dana atau pengurus pelaburan ni kan, so itu. Tapi itu kalau you nak kerja dengan bank-bank pelaburan, investment bank ataupun broker kan, tu pengurus dana. Tapi kalau you kerja dengan khazanah ke, you kerja dengan apa ke, saya rasa tak perlu lesen kot. Yang tu saya tak pastilah, sebab itu dia bukan, rasanya kena jugalah. Dia mungkin dia ada lain sikit. Kalau dengan tabung haji ke kan, pengurus dana tabung haji, selalunya dia orang ada lesen. PNB Cuma dia tak apa? PNB. Sama juga kan? Sama lah. Cuma dia bukannya under bursa. Dia bukannya maksudnya macam under securities kan. Cuma rasanya selalunya dia orang kalau dia minta tu memang dia minta lah ada lesen lah. Berlesen. Melainkan dia naikkan pangkat daripada dalam tu saya tak pastilah. Macam EPF tak perlu. EPF tak silap saya tak perlu ada lesen. Dia punya sendirilah, fund manager sendirilah. Tapi saya rasa walaupun EPF tak perlu, atau dia kata tak perlu, tapi rasanya orang yang kerja yang sebagai pengurus dana dalam EPF tu dah ambil exam. Selalunya tentulah. Kan? So yelah, ramai orang minta kan. Jadi kalau you ada sijil profesional, dah tentulah orang akan ambil you berbanding yang tak ada. Betul tak? So market efficiency yang seperti yang kita dah cover, dia banyaklah dia punya teori, yang kita nak kena faham. Dia maksudnya kalau sesuatu news tu keluar kan, news tu keluar je, dia sepatutnya tak ada orang, dia boleh beli dulu. Faham tak? Contoh news keluar dia dapat kontrak
10 bilion. Okay. Kalau ada orang dapat tahu dulu, kan, beli dulu, maksudnya dia tak strong form lah. Faham tak? Okay. Dia tak strong form lah. Dia dah tahu dah maklumat tu. Orang tu yang beli tu dah tahu dah maklumat tu. Insider dah tahu dah. Insider beli dulu kan. So ataupun insider tu dia bagi orang suruh beli dulu kan. Lepas tu bila time announcement keluar je, okay, dia dah jual. Okay, saya nak tunjukkan contoh macam mana you boleh tengok. Okay, dekat bursa tu, ini announcement. Okay, saya buka broker saya. Okay. Ni broker saya, ni Hong Leong, saya ada banyak yang plus ada, RHB ada kan. Saya kadang-kadang saya buka lah Hong Leong, kadang-kadang saya buka lah M plus. Okay, tengoklah mana-mana lah. Okay, mana-mana yang ni. Sekejap. Okay, contoh. Okay, yang ini bukannya saham saya, ini cuma saham yang ada dalam market hari ini yang aktif. Okay, aktif hari ini adalah saham-saham yang aktif. 30 saham aktif dalam skrin ni. Okay, 30 saya share. Okay. Tapi you boleh je buka page kedua. Ni page kedua. Okay, page ketiga. So yang paling aktif hari ni, ni. Yang ini bukan saham, ini warrant. Okay. Ni Hong Kong punya warrant. Okay. Talam T tu paling aktif. Aktif ni maksudnya dia paling banyak volume didagangkan. Okay, paling banyak volume didagangkan. Okay, lepas tu ini pun warrant. Okay, warrant, structured warrant ya. Yang ni ialah OBHB. Ni. Okay, ni Ace Market sebab dia warna ni. Dan juga dia syariah. Dia kalau bulat ni dekat sini syariah lah. Ni MyEG macam ni rasanya you tahu MyEG tahu kan? Kalau you nak renew Rotex, okay, MyEG. Ni. Okay, dia antara top volume. Maksudnya bukannya dia ni top untung ke, tak. Dia volume dia tinggi, paling tinggi. Antara semua saham-saham ni, dia lah yang paling tinggi, paling aktif. Okay. Perjual beli tu. So, dia punya volume nampak ni, 1.7 ni. 1.7 juta. Tapi ni ada 30 lagi balang ni. Selalunya 30 lagi kalau untuk ni. Okay. 1.7 juta maksudnya 1.7 bilion lah, lebih kurang macam tu. Okay. So basically inilah volume-volume tertinggi. Nampak ni 1.7, ni 0.9, ni 0.90, ni 0.6. Okay. So dia makin lama makin kecil dia volume dia. Okay. So ni top 30 most active. Okey, untuk contoh, kita buka satu company yang okey lah, you faham lah. Okey, satu lagi macam CMB ni, dia tak ada bulat tu, dia maksudnya dia tak syariah. Okey, dia tak ada bulat kan? Tak ada syariah. Kalau yang jenis macam topi ni, okey, ini menunjukkan dia boleh short sell. Okey, intraday short sell, IDDS. Okay, so maksudnya orang boleh jual saham ni. Okay, orang boleh jual, lepas tu petang dia boleh balik. Jadi ni kalau ada short selling. Okay, yang ni ada kalau untuk kebenaran short selling. Kalau tak ada macam topi ni, ni maksudnya tak ada lah. Dia tak boleh lah buat short selling. Okay. Okay. Alright, so saya nak tunjuk macam mana kita nak tengok announcement lah. Okay, ni contoh Sorrento ni. Okay, semalam baru masuk dalam bursa. Okay, Sorrento ni. Tapi dia punya performance tak bagus sangat lah. Siapa yang beli tu dia tak bagus sangat sebab selalunya IPO dia selalunya bagi pulangan 20% ke 30% ke, ada yang 100% kan. Masa dia first day dia masuk tu. Tapi Sorrento ni semalam paling tinggi pun saya rasa 39 sen je. Okay, okey lah juga 39. Tapi lepas tu dia jatuh. Okay, dia tutup semalam pada harga dia buka. Nampak? Dia tutup pada harga dia buka. Dia buka 37 sen setengah kan? Tapi dia tutup semalam pun 37 sen setengah. Hari ni dia tak naik lagi lebih tinggi pun daripada 37 sen setengah.
Okay, tapi dia jatuh hari ni. Last dia 37 sen. So maksudnya performance dia tak berapa cantik lah. Okay. Okay, so contoh je saya buka Sorrento ni, nampak dia dah tulis announcement kan? Announcement. Okay, so ini kalau kita tengok announcement ni, dia mesti cerita tentang IPO tu. Okay, IPO tu mula-mula, nampak? IPO. Okay, Initial Public Offering. Okay, tapi ini sebelum dia masuk, iaitu 25 hari bulan 10. Dia masuk semalam 28 rasanya. Okay, 28 ni. Okay, so nampak tak? Pada 28 ni ada announcement. Okay, ini rasanya orang-orang, kenapa ada nama-nama ni kan? Ini adalah orang-orang dalam lah. Ini dia panggil orang-orang dalam. Kita tengok apa yang dia buat. Kan, kita tengok apa yang dia buat. Lu Chai Lai ni kan, Lu Chai Lai ni dia buat apa? Apa dia buat ni? Offer for sale, nampak? Dia nak jual. Okay, satu. Dua, separation of share under Ping from allocation in connection to, okay, by his son, Lu Jing Shan. So dia nak offer for sale 74 juta, nampak? Dia nak jual lah. Hari pertama dia dah nak jual. Okay, hari pertama. Kita tengok yang lain. Okay, kita tengok yang lain. Haji Ahmad Zaki ni. Ni ada 250,000. Apa yang dia nak ni sebenarnya? Okay. Oh, dia dapat share lah. Okay. Pink form. Okay. Pink form dia 250,000. Haji Ahmad Zaki bin Haji Ahmad Syarif. Okay. Dan lain-lain you boleh tengok. Ini tapi ini yang company yang baru IPO kan. So dia beritahu lah apa yang berlaku kepada directors dia semua ni. Okay. Tapi tak banyak announcement. Nampak? Tak banyak announcement. Semua hanya cerita tentang bila dia buka, okay, bila dia IPO dia. Okay, kat sini kat IPO dia, dia dah enlarge issued share capital 860 juta. Okay. So dia punya stock code dia, stock name Sorrento, stock code dia 0326 dan sebagainya lah. Okay. Bursa sektor dia consumer product and services. Dia jual sektor dia household goods. Okay, dan juga lain lah. Okay. Okay, kita tengok satu lagi announcement. Ini satu IPO. Okay. Yang ni faham tak announcement tu? Faham tak? Ada orang tak? Hello? Aduh. Tak berapa sama lagi doktor. Ayat apa? Announcement tu. Okay. Announcement tu maksudnya pengumuman. Pengumuman yang dibuatkan oleh syarikat lah. Okay, pengumuman. Macam kan kita cakap tadi kan, information kan tentang efficient market hypothesis. So announcement ni memang ialah macam mana information tu disebarkan lah. Jadi kalau dekat bursa ni, company mesti buat announcement untuk public semua tahu. Okay. Alright, contoh saya buka ni top gainers. Top gainers ni maksudnya yang tadi most active kan? Maksudnya volume paling tinggi. Top gainers ialah yang paling untung pada hari itu. Okay, counter paling untung. Dia naik banyak lah, dia naik tinggi. Okay, dia naik tinggi. Kalau kita tengok ini saya nak kaitkan dengan average market announcement tu. Sebab kalau kalau saya cerita teori je, mungkin you tak berapa faham kan. Okay. Jadi kita kena tunjuk juga dia punya
apa dia katakan announcement, apa dia katakan information kan. Jadi macam tadi IPO tu dia announce yang dia nak keluar. Okay, IPO. Sebut saya buka satu. Okay, company apa yang you kenal sini? Okay, yang paling tinggi ni building partition ni Sunmore. Okay, kenapa dia tinggi? Sebab dia naik, tengok dia naik 52 sen. 52 sen, sebab tu dia top gainer. Okay, 52 sen tu change, nampak change? Nampak tak? Change, nampak ni? Change ni maksudnya harga dia last RM11.24. Last tu maksudnya closing RM11.24. Harga dia buka, okay, mula-mula semalam RM10.72. Yang ujung sekali. So dia naik dah sebanyak 52 sen. So sebab tu dia paling tinggi. Kalau you tengok ni 52, yang kedua ni 35, lepas ni 25, 24 sen, 22 sen, 20 sen, 19 sen. So yang 52 sen tu yang paling top gainer lah saya panggil. Okay. So saya nak tengok satu company yang mana yang you suka. Apa? Carlsberg lah. Carlsberg lah. Nampak ni, Carlsberg. Carlsberg tak syariah Carlsberg jangan pergi pandai-pandai beli. Kita, polisi investment kita syariah compliant. Okay, Carlsberg tak syariah. Okay, MPI ni syariah, Bursa syariah, Ajinomoto syariah, Maxis syariah. Okay, Carlsberg tak syariah. Harta CJ ni, ini ialah warrant. Okay, structured warrant. Harta CJ tak syariah. Okay, HS Tech tak syariah, tu warrant juga. Nation Gate ni syariah. Okay, dia naik sebanyak berapa tu? RM2.03 sampai tutup dia RM2.15. So banyak dia naik 12 sen kan? RM2.15 tolak RM2.03, okay, 12 sen. High-tech padu syariah. Okay, nampak pula. Okay, UWC FCW ni tak syariah, nampak? Dia tak ada bulat tu. Dia tak ada simbol bulat tu. Tu tak syariah lah. Tapi ni Hong Leong. Okay, kalau you buka platform lain, mungkin dia pakai simbol lain lah. Okay, KLK syariah, LPI tak syariah, YOCB tak syariah, Hapseng tak syariah, HSI CWAK ni tak syariah, Time.com, okay, Timecom ni syariah, Panami tak syariah, Inari tak syariah, CMB Bank tak syariah, Penta syariah, SOP syariah, Takaful syariah, YTL Power tak syariah, CCK ni ayam, CCK ni ayam. Okay, peternak ayam ataupun peternak ayam ke telur, saya pun tak ingat. Dua lah antara tu lah. Okay, antara telur ke ayam. Saipak Doktor, syariah. yang C tu apa? Yang mana? Ada dekat apa? YOCB tu dekat dia ada simbol C tu. Maksud dia? Oh, yang ni. Oh, ini dia okay. C ni come entitlement. Come entitlement tu maksudnya dia ada sesuatu benda yang dia nak bagi. Sama ada dividen ke, dia nak bagi, bukan bagilah. Sama ada dividen, okay, akan dapat dividen. Sama ada nak buat split, okay, saham tu ke, ataupun nak bagi bonus issue ke. Dan ni semua maksudnya dia ada sesuatu yang coming. Come lah. Okay. Come entitlement lah, kalau yang panggil. See. Okay. So macam contoh YOCB ni tak syariah kan? Tapi YTL Power pun tak syariah kan? Okay, tak apa, kita tengok lagi bawah. Okay, ada tak lagi yang C yang syariah? Ni. Ulicorp syariah. Okay. Unisem syariah, ada C. Okay, kita tengok Ulicorp. Yang ni kita tengok kat announcement dia. Patutnya dia ada
Okay, dia nak bagi dividen. Contoh, kalau Come Entertainment ni selalu nak bagi dividen. Okay, nampak? Notice of book closure. Nampak? Fourth interim dividend. Nampak? So, C tu come entitlement. Maksudnya, syarikat ni nak bagi dividen. Come entitlement. Okay? Dia nak bagi dividen. So, bila dia nak bagi dividen tu? So, kita buka announcement dia. Announcement dia akan bagi dividen. Okay, 6/11. Okay, bukan bagi entitled. Entitled 6/11 untuk tarikh 31 bulan 12 2024. Okay, ex date dia 5/11. So maksudnya ex date nya kalau you pegang saham tu pada 5/11, okay, ada berapa hari lagi kan? So you boleh dapat dividen. Ada nyamuk sorry. Okay, you boleh dapat dividen. Tapi kena pegang sampai 5 hari bulan. Ex date. Okay, you 6 hari bulan tu baru dia you entitled. You kena pegang sampai, tapi you beli 5 hari bulan pun boleh. Besok tu you entitled lah. Faham tak? Dia bukan macam ASB Okay, ASB you contohnya ASB contohlah dia nak bagi dividen contoh akhir tahun kan. So kalau you beli bulan 11 dia hanya kira sebulan je. Betul tak? Dia akan prorate. Okay? Dia kira sebulan je. Dia tak kira lah you beli bulan 11 dia tak kira daripada Januari. Okay, tapi kalau untuk saham dia akan kira. Okay, you beli pada 5 hari bulan tu pun pagi contohnya ex date dia petang kan. 5 hari bulan pada pukul berapa dia kata nanti. Kalau you beli pagi dan pegang dia sampai 6 hari bulan you dapat dividen. Kalau dia kata dividen contoh, okay, dividen dia berapa sen kan. So you dapatlah berapa dividen tu. Kali berapa banyak you punya unit tu you pegang, you dapat dah dividen. Contoh kat sini 2 sen. Okay, kat atas tu. Okay, 2 sen you dapat. You beli pada pagi 5 hari bulan tu, okay, besoknya you dapat 2 sen. Tapi dia akan bayar, okay, payment date dia 27 bulan 11, bukannya 6 hari bulan. Okay, tapi kalau you pegang sampai 6 hari bulan tu, you akan entitled dividend. 7 you dah jual pun boleh. You still dapat dividen tersebut. Okay. You janji pegang dia sebelum 5. Okay. Sampai 6 tu dia boleh jual. 6 pagi tu dia boleh jual lah. Tapi you akan dapat dividen lah. You akan dapat dividen. So kalau you tak nak bagi apa, you jual 7 pun dapat dividen juga. Okay, 2 sen lah. So kalau you ada 100,000, you dapatlah 2 sen kali 100,000. Okay. 100,000 kali 2 sen berapa? RM200. 2,000. 100,000 unit lah. 100,000 unit. 100,000 unit. Okay, kalau contohnya kalau you nak beli saham dia, harga dia sekarang berapa? Harga dia berapa? RM1.78. So kalau you nak beli 100,000, you kena keluar lah. Okay, 100,000 kali dengan RM1.78. 178,000 you beli. Kalau you beli sekarang 178,000 pada 6 hari bulan tu you jual, you dapatlah 2,000. Okay. Tapi dia selalunya harga dia akan adjust. Okay, bila time dia berikan dividen. Contohlah pada waktu hari itu 5 hari bulan tu harga dia RM1.80. So maksudnya dia dah naik 2 sen lah kan. Okay, RM1.80. Besoknya tu masa dia dah bagi dividen tu, ex date tu, okay, harga dia akan adjust tolak 2 sen. Okay, harga dia akan adjust tolak 2 sen sebab dividen
2 sen. So harga besok tu akan jadi 178 balik. Faham tak? Nampak complicated kan? Tapi tak apalah. Ini technical orang-orang yang dalam pasaran saham je yang tahu. Okay? Kalau dalam buku tak faham kan? Dalam buku saja dia tak faham. Okay? Dalam buku saja you macam kenapa jadi macam tu kan? Kenapa harga adjust kan? Apa? Okay, alright. So itu contoh. Okay, dia ada announcement. Okay, so kalau maksudnya dia dah announce nak bagi 2 sen. Okay, semua orang tahu. Semua orang dah tahu. Okay, waktu yang sama. Tapi kalau jenis weak form kan, kita tengok balik kita tengok balik. Kita tengok technical analysis. Okay, contoh Okay, dia tadi announce tu berapa bulan saya tak ingat tapi kita tengok dah ada pergerakan belum sebelum dia announce tu. Okay, macam tak ada macam tak ada pergerakan. Oh ada, hari yang ni. Okay, hari ni yang dia naik. So maksudnya dia announce tu hari ni ke? Tengok dia announce tu hari ni ke? Yang dia nak bagi 2 sen tu. Okay, hari ni nampak? Okay, jadi maksudnya dia tak ada orang tahu dulu sebelum tu. Faham tak? Dia tak ada orang tahu dulu sebab kalau kita tengok okay, graf tadi mana graf tadi? Okay. Dia lepas dia announce tu, dia announce pun bila? Pukul 10 pagi kot. Okay. Barulah dia nampak hari ni baru dia naik. Pump. Kalau orang tu dah tahu lebih awal, dia dah beli awal-awal lah. Kan dia dah beli kan. Dia awal dia beli. Okay. So mungkin tapi ini tak ada, tak nampak harga dia dah naik sebelumnya. Okay, itu contoh yang ni. Okay. Yang ni faham tak? Faham ke? Senyap balik. Faham ke tak ni? Nampak? The price reflect information. Doktor, Okay, faham? nak tanya. Tapi mungkin luar tajuk sikit lah. Kalau kita nak enter the market, masa kalau kita nak beli stok ke apa ke kan, usually dia akan ada service charge yang tinggi ke doktor? Okay, kalau nak beli. Nak beli Kalau nak ataupun beli, nak jual, dia akan ada service charge yang tinggi ke? dia bergantung kepada broker. Tambahan doktor, yang berkenaan baru-baru ni akan dikenakan cukai tu doktor. Sama Okey, ada cukai dia terpakai Okey, dekat cukai saham ke. terpakai kat yang ni yang cukai tu saya tak pasti lagi apa yang parlimen bersidang sekarang ni. Tapi masa dibentangkan tu, cukai hanya dikenakan kepada yang mempunyai dividen 100,000 ke atas. Macam kita ni tak dapat dividen 100,000 kan. Orang dah pencen boleh lah kot. Dia ada duit di pencen dia tu 1 juta, 2 juta contoh. Dia ada 2 juta. Dia ada 2 juta, dia masuk kat dalam mana-mana pelaburan. Okay. So dia cuma nak makan dividen je. Betul tak? Dia ada 2 juta, pencen kan? Dia dah kerja lama, EPF dia mungkin 1 juta, dia punya PRS dia mungkin 500,000, lepas tu ASB dia 300,000 dan sebagainya. Total amount 2 juta. Okay. Sebab pencen kalau boleh, dia tak nak kerja lagi. Okay. Dia tak nak kerja lagi. Dia memang betul-betul nak pencen. Kan? So, yang ni pun penting kita nak cerita tentang, saya dah pernah cerita belum tentang persaraan ni. Kita memang kena rancang persaraan kita. Kita tak mahu nanti kita bersara, kita kena kerja. Okay. Bukan kita kita terpaksa kerja. Bukan kita nak kerja ataupun kita suka, kita sebab kita passion nak kerja. Tak, ini terpaksa kerja. Okay. Kita terpaksa kerja sebab kita memang tak cukup. Okay. Tak cukup untuk menampung kehidupan kita selepas pencen.
Okay, ini contohlah dia ada 2 juta. Dia ada 2 juta, katakanlah 2 juta tu, okay, 5% pula dia punya return. Berapa dia dapat? Berapa? Pak, kalkulator tak nampak pakai ni. Tak nampak. Okay, 2 juta, okay, 2 juta kali 0.05, okay, so 100,000 kan? 100,000 tu tak? 100,000 tak nampak kalkulator ni memang dia memang tak nampak. Tak nampak. Okey lah ni, tapi you jauh sangat kan? So 100,000. Maksudnya cukai yang dia kenakan nanti kepada siapa-siapa yang ada dividen yang 100,000 ke atas tu, okay, dia akan kena cukai 2%. Okay, 2%. So 100,000 you bahagi dengan 12, so, maksudnya dia punya pendapatan sebulan 8,333. Dah pencen kan? Dah pencen, tak payah kerja, okay, makan duit dividen je 8,300 sebulan. Cukup ke tak? Cukup. Cukup lah, okey. Rumah pun dah habis bayar, kereta pun dia dah habis bayar ke apa ke, kan? 8,000 sebulan tu duduk rumah, duduk goyang kaki, pergi makan, pergi minum kat hotel-hotel, 8,000 kan? Boleh lah tu kalau makan hotel tiap hari pun boleh. Ataupun kalau tak nak hotel, pergilah makan dekat kafe-kafe kan? Kafe-kafe yang apa tu, 8,000 dah boleh sangat lah, kan? So you kena target lah untuk dapat ni. Tapi cuma orang yang ada dividen 100,000 ke atas je kena. Dan 2% tu, yang ini saya tak pasti. Sama ada 2% tu dikenakan ke atas 100,000 tu, ataupun 2% tu dikenakan tolak 5%. Tapi saya rasa 2% tu dikenakan atas 100,000 tu. Okay, so dia ambil 2% daripada 100,000, baru 2,000 je. Kan, baru 2,000. Jadi 98,000 masih boleh belanja lagi. Okay, 98,000 masih boleh belanja lagi. Tapi kalau dia tolak daripada 5%, contohnya kita punya profit 5% kan, 5%. Dia ambil 2%, tinggal 3. Itu banyak dia ambil. 40,000 juga dia ambil tu. Ada lah nyamuk ni lagi. Dah spray pun ada lagi. Ke sebab tak kena je. Sorry. Okay. So maksudnya yang tu lain. Itu dalam itu. Tapi yang saya nak cerita tentang announcement tu, okay, announcement ialah announcement by the company. Macam yang tadi YOCB ni, dia keluar ke announcement, hari tu semua naik harga kan. Jadi sebab itulah dia kata dia nak bagi 2 sen dividen, harga dia naik, okey. Sebanyak hari ni sebanyak 13 sen. Berapa sen jawab, sorry. Hari ni dia naik sebanyak apa tadi? Saya naik 10 sen. Okey, 10 sen. Dia announce je naik 10 sen. So maksudnya harga tu cuba reflect the information tu. Okay, cuba kita tengok satu lagi yang bawah dia tu. Yang mana tadi? Ni. Bukan. Yang syariah ni. Unisem ni lah. Kita tengok Unisem. Okay. Unisem ni apa announcement dia? Mesti tentang dividen juga. Sebab come C kan. Ada C kan. So mesti juga dividen. Okay. Tapi dia banyak juga announcement lain. Ni perubahan dalam remuneration committee, nomination committee, perubahan dalam ni resignation of Lim Siu Eng. Ni nampak third interim dividend. Sebab dia keluar C. Okay. Hari ni pukul 1.26 petang. Okay. 1.26 petang, 1.23 petang dia berkata
Okey, dia untung 51 juta. Okey, meningkat sebanyak 0.32. So, apa jadi? Apa jadi kita tengok dekat harga dia, okey, dia naik sebanyak okey 9 sen. Okey, dia naik sebanyak 9 sen. Okey, dia naik 9 sen. Okey, kita tengok dia punya carta dia. Okey, ni saya tengok carta ni nak tengok ada tak orang tahu lebih awal. Okey, ada tak agak-agaknya orang tahu lebih awal? Macam tak adalah. Okey. Mungkinlah kalau orang tu tahu kat sini bulan 9 tu dia dah tahu dia dah beli bawah ni. Tapi kita tak tahu jugalah kan. Dia dah beli kat bawah ni kan. So, tapi hari ni baru dia nampak dia naik. Okey, macam tu. Naik satu candle. Okey. So yang macam ni tak ada, dia turun lagi kan. Dia turun lagi. Okey. So maksudnya kalau kita katakan bahawa hari ni baru information tu dan dia keluarkan information tu, announcement tu, dia naik 9 sen. Okey, dia naik 9 sen. Kalau dia contohnya weak form, kita dah tahu dah awal-awal sebelum dia announce, kita dah dapat maklumat. Okey. Itu kalau weak form lah. Okey. Kita dah dapat maklumat, itu maksudnya bocor lah maklumatnya kan. Ataupun tak tahu macam mana maklumat tu boleh dapat kat kita pun kita pun tak tahu. Okey. So itu ialah itu. Tapi dia masalahnya kalau director lah, director. Kadang-kadang director yang tahu maklumat ni dia beli dulu. Okey, itu tak boleh Itu tidak boleh. Kerana tak adil lah. Director tahu dia beli dulu. Okey, lepas tu dia panggil insider trading. Okey, insider trading. Jadi insider trading ni adalah satu kesalahan dalam akta IC CMSA, okay, Capital Market and Securities Act, akta, okay, Securities pasaran modal dan security. Ya, macam itulah pun. Tapi kalau bahasa Malaysianya bahasa Inggerisnya CMSA, okay, Capital Market Securities Act, CMSA. So itu adalah satu kesalahan jenayah lah. Okay, satu kesalahan jenayah Kuala Putih. Jenayah macam ni Kuala Putih kan. Ni jenayah Kuala Putih, dia tak ada pukul orang. Okay, dia tak pukul orang. Dia buat benda-benda macam tu. Okay. Komersial. Insider. Ya. Macam komersial. Bukan commission. Insider trading, dia beli dulu saham tu. Dia dah ada maklumat, dia beli dulu. Dia director. Okay, dia director. Dia dah tahu, dia director tu, dia tahu dia dapat projek 10 bilion. Dia beli dulu saham tu. Lepas tu baru announce 10 hari kemudian baru announce. Kan? Jadi sepatutnya itu tak boleh lah. Okay? Dia dah beli banyak-banyak dah. So tak boleh. Okay? Bukan commission tau. Commission tu dah lain. Itu dah bukan insider trading. Commission tu dah masuk fraud lah. Masuk fraud, dah masuk SPRM tu. Itu dah masuk corruption lah. Okay? Tapi kalau yang insider trading ni, dia dapat information dulu, dia pula beli dulu. Okay? Dia beli dulu. Dia kerja dalam tu. Okay? Dia bekerja dalam tu. Kan? Dia director. Kan? Dia tahu ada bisnes 10 bilion. Okay? Kalau maksudnya contoh yang kita tengok tadi kan, contoh announcement tentang dividen kan, harga naik kan, nampak? Okay. Announcement baik, mesti naik juga harga. Okay? Dapat tender 10 bilion. Okay? Dapat projek 10 bilion. Mestilah orang cakap, oh kalau dapat 10 bilion punya projek, harga saham dia akan naik. Kan? Sebab 10 bilion tu bukan kecil. Bila bisnes dapat. So, tapi kena tengok lagi lah 10 bilion tu berapa daripada projek 10 bilion tu dia untung. Mungkin dia untung 10%.
1 bilion untung tu. Jadi kalau 1 bilion untung, dia memberikan kenaikan lah kepada harga saham tersebut. Kan? Sebab akan untung 1 bilion. Tapi disebabkan you ada information tu sebagai director, you beli dulu saham tersebut. Itu terpanggil insider trading. Okay, insider trading. Okay. Saya dah bagi belum case study? Case study COVID tu. Untuk you buat sebagai group assignment. Saya rasa kita hanya 5 sajalah. Yang seorang lagi tak adalah dalam ni. Sebab dia dah tak masuk 4 kelas. Selalunya 3 kelas saja yang boleh kita maksimum kan. Rasanya kan you ada seorang lagi kawan kan? Indonesian kan? Okay, so maksudnya dia tak boleh masuk lagi. Rasanya dia mungkin ada masalah tu. So dia tak boleh masuk lagi sebab dia dah 4 kali tak hadir. 4 kelas tak hadir. Berapa maksimum you boleh tak hadir? Dan dihalang daripada dihalang dari untuk mengambil exam. 3 kali. 3 kali kan? So sekarang ni dah 4 kali, saya pun tak tahu apa masalahnya. So inilah. Tak, dia sekarang ni yang COVID punya case study tu dah hantar belum? Belum Okay, saya hantar sekarang. Ni selamat pagi Malaysia. Hari Jumaat 1 November. Carikan panel bahagian kekeluargaan untuk topik kewangan keluarga. Okey, nantilah saya kena balas kemudian. Okey, ini teaching case case study yang you kena buat dalam grup. So siapa nak jadi ke macam mana you nak buat 2 grup? Dua grup. So ada berapa orang? 5. So satu ke macam mana? Syed Hanif dia seorang je lelaki tu, Johor lah tu, jauh. Dah ada kumpulan.
satu kumpulan 2 orang, satu kumpulan 3 orang. Ataupun 2-2-1. Mana Cik nak? 2-2-1 ke? Ataupun 2-3 ke? Ha. Dia kalau 2-3 adalah kumpulannya. Kalau 2-2-1, yang satu tu tak ada kumpulan lah. Dia seorang-seorang buat, dia tak edit, dia dah kena ada bincang tak. So, 2-3 lah, saya rasa 2-3. Okay. So, sekarang ni, saya rasa kumpulan perempuan, pilih dulu perempuan dulu. Antara you all. Dah ada kumpulan dah. Lepas tu barulah satu kumpulan, Ozom, siapa nak Syed Anif. Kosong je lah. Tak boleh buat apa lah. Dia seorang je. Nak macam mana. Nangis dia buat macam tu. Ha. Dah ada dah. Okay. Alia dengan Alia ke macam mana? Doktor, Husna. Ha. kalau saya dengan Asrin, Alia dengan Wan Husna boleh ke? Kena tanya Wan Husna dan Ali. Apa tu? Tadi you cakap. Tadi yang siapa yang cakap tadi? Siapa yang cakap tadi? Alia Munira. Munira. Alia Munira. Okay, Alia Munira kata dia dengan Asrin. Wan Husna dengan Alia. Ha, boleh? Okay, sekarang ni you kena antara dua kumpulan ni kena ambil Syed Anif lah. Okay. Kesian saya, doktor. Ha. Boleh buat apa lah guys. Kalau tak je seorang-seorang. Kan? Sebab yang seorang lagi tak tahu apa cerita. Okay? Yang seorang lagi tak tahu apa cerita. Siapa ni? Apa nama dia? Fitri. Ha? Fitri. Fitri ya? Dia sebenarnya yalah apa nama dia. Dia yang tu dia tu memang ada tak dalam kelas lain dalam you all? Ke tak ada juga? Tak ada. Sem lepas je sekejap. Lepas tu dia hilang juga. oh ya ke? Tapi last kali exam tak ambil. Tak. Sebab dia masuk dalam 3 minggu awal je. Oh, lepas tu macam mana dia masuk. tapi tak ada dah, tak apalah, kita tak bincang masa tu. Okay. So saya rasa mungkin dia tak ambil lah. Okay, so maksudnya nak buat macam mana you kena dijual lah kat sini. Siapa nak ambil, kita bagi lah siapa nak ambil Syed Anif ni, kena Ozom ke apa? Husna dengan Alia pun apa? Macam mana? Husna dengan Alia. Saya ni masuk grup Husna dengan Alia. Okay, dia masuk dengan grup Wan Husna dan Alia, betul? Okay, so Syed Anif you punya grup ialah Wan Husna dan Alia. Okay, Terima kasih banyak. Asrin dan okay. Asrin dan Nur Alia Munira, dia tak cukup satu. Okay, alright. So apa yang you kena buat, you kena bincang apa yang saya hantar tu. Okay, dan kemudian baru boleh jawab soalan dan bentangkan. Okay, bentanglah. Lagi satu assignment ialah tentang portfolio. Yang tu saya ingat saya akan bagi minggu depan lah supaya tak terkejut kan, banyak sangat kan. Banyak sangat juga. Ni nak kena buat, tu nak kena buat. Tapi portfolio tu dia individual assignment. Okay, individual assignment. Okay, portfolio tu memang you kena beli, macam beli saham. Tapi secara virtual dia tak beli pun. You pilih je. You pilih je saham. 5 saham you pilih, starting daripada kita akan bagi
you start pilih saham tersebut, mungkin you pilih dalam sebulan je. You pegang sebulan je. Okay. You pegang sebulan je. Short term lah, very short term. Okay, you pegang sebulan. Sebab apa, kalau you beli sekarang pun, you pilih sekarang. Okay, you pilih sekarang, you tak belajar lagi. Banyak benda you tak belajar lagi. So, you main belasah je pilih kan. So, saya nak you dah belajar sikit, you dah baca sikit. Okay, lepas tu barulah you boleh pilih betul-betul lah. Okay, saya nak hantar satu artikel yang saya dah share kepada pelajar-pelajar investment lah untuk undergraduate. Okay, saya minggu ni diorang tak ada kelas, cuma baca artikel yang saya bagi saja. Sebab diorang nak balik kampung. Saya cakap, korang semua raya ke? Okay. Salah hantar ni. Yang ni menampis je. Okey. Saya pun salah hantar. Allahu Akbar. Salah hantar. Okey, salah hantar. Okey, sepatutnya. Aduh, macam mana saya tersalah tu? Yang tu nampis je. Mana boleh. 3 jam baca tak cukup tu. Tersalah artikel. Nasib baik saya tengok balik. Apa yang saya nak bagi tu lain daripada yang sepatutnya. Dah tua ni macam-macam lah. Salah hantar file lah. Mana satu ni? Ni dia. Bulan 4, 2024. Ni sampai artikel berapa ni? Sekejap. Minta maaf lah. Sekejap Sekejap.
Siri 24. Okeylah. Yang ni saya bagi you sampai siri. Okey, kejap saya masukkan siri 25 dan 26. Okey, kejap. Insert. Macam mana ni insert ni? Mana insert dia? Nak insert. Okay. Insert text from file. Siri. Text from file. Okay. Dua 25 dan 26. Boleh tak sekali? Tak boleh boleh Okay. Alamak, dia pergi 26 dulu. Ini 25. Dia pergi 26 dulu. So, saya kena ambil yang ni. Dan ni tak payah ni. Kau tinggi sangat. 24. Okay, sini. Okay, yang ni saya akan share. Dan you all boleh baca lah. Okay. Tentang ni. So, dan juga assignment tersebut. Kan? Ni apa saya nak letak? Ni perancangan. Okay. Kewangan. Akli dan nakli. Okay. Letak dekat. Ya, bolehlah dekat dokumen. Okay. Okay. Boleh? Dapat tak? Okay, kalau dapat, okay. Saya bagi you all untuk break. Lepas tu, you all boleh bincang lah sesama you all untuk you punya assignment tersebut. Okay. So, boleh bincang untuk assignment tersebut, macam mana you nak buat. Tapi assignment tu, topiknya belum kita masuk lagi. Okay, topiknya belum kita masuk lagi. You akan kena belajar tentang technical analysis. Okay, tentang technical
analisis. Cuma you boleh baca lah. You boleh baca. So saya ingat macam ni. Saya takkan tutup ni. You punya group ni. So you break. Lepas tu you masuk balik. Dan you baca sesama you all dan bincang. Boleh. Cuma saya akan stop recording je. Ya? Okay. So